masalah. Okey, senang je. Awak dah belajar tajuk penyelesaian masalah ni sewaktu awak darjah 2. Cumanya bezanya macam biasa, darjah 3 awak belajar dengan nombor yang lebih besar. Okey, kita mulakan ah. Okey, dan cikgu akan show awak my entire screen. Okay, so kita akan mulakan pada malam ini. Kita akan masuk kepada subtopik yang baru untuk tahun 3. Okay, sebelum itu, cikgu harap semua sihat, jaga diri masing-masing, makan SOP dan jangan pergi ke tempat awam. Okay, awak di bawah umur 12 tahun tidak lagi dibenarkan untuk ke tempat awam seperti yang cikgu beritahu tadi. Okay, jadi sebelum kita bermula, pastikan apa yang awak dah ada dengan awak adalah buku awak, alat tulis awak, diri awak sendiri dan pastikan otak awak dah bersedia untuk belajar pada malam ni. Okay? So, kita akan masuk subtajuk baru iaitu penyelesaian masalah. Apa itu penyelesaian masalah? Minggu lepas kita dah belajar bagaimana hendak mereka cerita, betul tak? Dalam mereka cerita kita diberikan ayat matematik dan kemudian kita perlu buat cerita berdasarkan kepada ayat matematik tersebut. Okey, jadi dalam penyelesaian masalah ini pula dia terbalik. Awak akan diberikan cerita tetapi bezanya kalau dalam mereka cerita awak tak boleh tanya soalan. Tetapi dalam penyelesaian masalah awak akan ditanya soalan berdasarkan cerita dan awak kena selesaikan dengan menggunakan ayat matematik ataupun ada banyak lagi cara yang kita boleh gunakan. Okey, tapi kita kena pilih cara yang bersesuaian. Okey, sebenarnya apa itu penyelesaian masalah? Penyelesaian masalah, hendak menyelesaikan masalah ini kita ada empat kita ada langkah untuk menyelesaikan penyelesaian masalah. Yang pertama ialah memahami. Dalam memahami itu apa yang kita buat adalah kita baca. Kemudian kita fahami maklumat, kita cari kata kunci, kita cari maklumat yang diberi dan maklumat yang dikehendaki dan kemudian kita nyatakan semula masalah. Sebenarnya dalam sedar dan tak sedar kita buat semua ni sebenarnya cuma kita tak tahu apa nama perbuatan kita buat. So sekarang bila kita baca, bila kita ambil maklumat, apa maklumat yang diberi, apa maklumat yang dicari, apa kata kuncinya, itu maksudnya kita sedang memahami penyelesaian masalah. Okey, kemudian kita merangka. Okey, dalam merangka kita akan memilih yang sesuai. Apa cara yang kita nak gunakan untuk selesaikan masalah tersebut? Ada banyak strategi yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ini nanti cikgu akan bagi tahu apa strategi-strategi, cara-cara yang boleh kita gunakan, yang boleh kita pilih. Tapi kita kena pilih cara yang sesuai dengan masalah tersebut. Okey? Langkah yang ketiga adalah kita buat. Okey, dalam buat ini kita selesaikan masalah tersebut. Okey, sebenarnya kita selesaikan dengan menggunakan bentuk lazim. Ada juga orang diselesaikan menggunakan gambar. Ada yang selesaikan menggunakan jadual dan macam-macam cara lagi. Okey, selepas kita semak sama ada jawapan kita betul ataupun tidak. Dalam menyemak, kita kena fikir balik. Betulkah langkah yang saya buat ni? Kalau operasi tu tambah, jawapan saya mestilah lebih besar. Jadi awak cek sama ada jawapan awak lebih besar ataupun lebih kecil. Kalau operasi tolak, jawapan saya mestilah lebih kecil. Jadi awak cek sama ada jawapan awak lebih kecil ataupun tidak. Ataupun awak boleh semak dengan melukis. Kalau tadi awak buat bentuk lazim, awak rasa soalan tu boleh diselesaikan dengan melukis, jadi awak cuba pula dengan cara melukis untuk semak. Okay, nanti kita bincangkan. Okay, jadi ini adalah 4 langkah untuk awak menyelesaikan masalah dalam matematik. Memahami, merangka, buat dan semak. Sebenarnya awak buat semua ni bila awak menyelesaikan masalah.
Cumanya awak tak tahu sama ada awak tengah memahami ataupun awak tengah merangka, awak tengah buat ataupun awak tengah semak. Tapi sebenarnya awak dah buat semua. Okey? Okey. Okay, seterusnya, okey. Strategi penyelesaian masalah. Yang ini tadi. Okey, merangka, memilih strategi yang sesuai. Okey, kita tengok apa strategi penyelesaian masalah yang kita ada. Yang pertama adalah lukis gambar. Okey, lukis gambar ini sesuai kalau ayat penyelesaian masalah itu dia melibatkan nombor yang kecil. Okey, contohnya 3 tambah 2, 3 tambah 2. Berapakah jumlah 3 tambah 2? So, awak lukislah 3 bulatan ataupun 2 bulatan. 3 dan 2 bulatan. Contohnya 3 tambah 2 kan? 1, 2, 3. Lepas tu awak lukis lagi 2. 1, 2. Jumlahnya awak kira semua. 1, 2, 3, 4, 5. Akan tetapi kalau soalan itu melibatkan nombor yang besar, 4,000 contohnya dan 5,000, takkanlah awak nak lukis 4,000 bulatan dan 5,000 bulatan. Itu tidak logik. Sebab itu tadi cikgu katakan dalam strategi penyelesaian masalah, dalam memilih strategi penyelesaian masalah, awak kena pilih strategi yang sesuai dengan soalan yang awak diberikan kepada awak. Okey, strategi yang kedua, teka dan semak. Okey. Soalan strategi teka dan semak ini sesuai digunakan kalau kita ada pilihan jawapan. Contohnya A, apa jawapannya? B, apa jawapannya? Okey, C ada jawapan diberikan kepada awak. Awak cuma kena pilih sahaja. Okey, teka dan semak ini sesuai digunakan untuk soalan pilihan jawapan A, B, C, D untuk menjimatkan masa awak daripada mengira. Okey? Okey. Strategi yang seterusnya, buat senarai semak. Ini list. Okey, ini list. Yang ini selalunya jarang kita gunakan untuk penyelesaian masalah matematik peringkat sekolah rendah. Yang ini digunakan untuk penyelesaian masalah matematik yang lebih kompleks, yang lebih susah. Okey. Kemudian buat jadual. Ini kalau dia sesuai soalan tu sesuai dibuat jadual, buat jadual. Contohnya yang melibatkan hari. Okey, contohnya Isnin saya jual 5 nasi lemak. Selasa saya jual 3 nasi lemak. Rabu saya jual 4 nasi lemak. Awak boleh susun dalam jadual. Dan kemudian awak boleh kirakan berapa jumlah nasi lemak yang saya jual pada hari Isnin, Selasa dan Rabu. Okey. Jadi sebenarnya strategi penyelesaian masalah ini kena sesuaikan dengan soalan juga. Okey, lakonkan. Awak boleh lakonkan. Contohnya emak pergi ke kedai membawa RM50. Dia membeli pisang berharga RM1. Berapakah baki duit emak? Lakonkan. Boleh awak ambil duit RM50. Lakonkan dengan mak awak sekali, okey? Mak pergi ke kedai, awak jadi orang kedai. Lakonkan situasi tersebut, okey? Berapa duit baki yang awak perlu beri kepada mak awak kalau mak awak bagi awak RM50 dan dia beli barang berharga RM1 pun boleh lakonkan bersama dengan kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Okey? Strategi seterusnya adalah penyelesaian secara terbalik. Yang ini sesuai digunakan untuk contohnya kalau operasi tambah kita nak semak ataupun selesaikan, kita boleh guna operasi tolak. Tapi dia untuk tahap awak belum lagi mahir untuk menggunakan penyelesaian masalah secara operasi selesaikan secara terbaliknya. Okey. Strategi yang seterusnya adalah tulis ayat matematik. Ini yang selalu kita buat. Okey. Dengan menulis ayat matematik ini kita boleh nampak dengan jelas apa nombor yang akan kita gunakan, apa operasi yang akan kita gunakan dan bagaimana kita hendak selesaikan nanti. Okey. Dan strategi penyelesaian masalah yang terakhir adalah gunakan objek. Okey, contohnya kalau soalan awak tu 5 biji bola, awak ada 5 biji belon, 2 biji belon telah pecah. Berapakah belon yang tinggal? So awak tiuplah 5 belon. Kemudian awak pecahkan 3 belon. Awak tengok berapa belon yang tinggal. Nah, itu maksudnya penyelesaian masalah menggunakan objek. Jadi ini adalah 8. Okey, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penyelesaian masalah dalam matematik. Okey, jom kita mulakan dengan contoh yang pertama. Okey, di dalam sebuah kotak terdapat 3,426 batang pen merah dan 3,718 batang pen biru. Berapakah jumlah pen di dalam kotak? Okey, dengan membaca kita telah membuat langkah pertama.
Okey, kita telah membuat langkah pertama tadi iaitu memahami. Okey, kita dah baca. Okey, baca lagi sekali untuk kita keluarkan apa maklumat-maklumat yang kita ada di dalam soalan ni. Okey, di dalam sebuah kotak terdapat 3,426 batang pen merah. Kemudian dan 3,718 batang pen biru. Berapakah jumlah pen di dalam kotak? Okey, jumlah pen. Okey, kenapa cikgu gariskan perkataan jumlah dengan 2 garis di bawahnya? Okey, sebab perkataan jumlah itu adalah kata kunci. Kata kunci ni kita dah belajar pada kelas yang lepas. Okey, jadi cikgu gariskan perkataan jumlah itu dengan garis untuk menunjukkan bahawa jumlah itu adalah kata kunci. Okey. Untuk peringkat memahami ini dalam bahasa Inggeris cikgu si tukar yang tu. Okey, tapi awak tahulah bahawa understand itu adalah memahami. Okey. Jadi maklumat yang diberi. Okey, kita di sini 3,426 pen merah. Ini maklumat yang diberi. Okey. Kemudian maklumat yang diberi seterusnya adalah 3,718 pen biru. Okey. Apa maklumat yang diperlukan? Maklumat yang diperlukan maksudnya adalah maklumat yang dicari. Pen di dalam kotak. Okey, kata kuncinya apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah jumlah. Jadi operasi untuk jumlah adalah tambah. Okey, seterusnya. Kita dah keluarkan maklumat, kita dah memahami soalan ni tadi. Dalam kepala kita dah imagine, oh ada sebuah kotak. Oh dalam kotak tu ada pen merah. Dalam kotak tu ada pen biru. Kita campurkan sekali. Kita nak cari berapa jumlahnya. Okey, takkanlah kita nak kira satu sampai beribu-ribu. Jadi kita kena merangkap. Okey, apa strategi yang kita nak gunakan? Okey, kalau dalam strategi ni cikgu nak lukis gambar, tapi cikgu tak akan lukis gambar pen tu satu-satu. Ada banyak sangat pen tu. Ada 3,426 dengan 3,718. Takkanlah cikgu nak tulis satu-satu. Jadi cikgu akan gambarkan pen tersebut dengan menggunakan lukisan lain. Boleh gambarkan dengan lukisan lain. Lepas ni awak tengok. Okey. Jadi cikgu nak guna strategi lukis gambar dan juga dengan menulis ayat matematik. Okey. Jadi cikgu ada kat sini pen merah. Pen merah banyak ini. Ini adalah berapa tadi? 3,426 pen merah. Kemudian dalam kotak yang sama pun cikgu ada pen biru lagi banyak, betul tak? Jadi cikgu lukis lagi besar. Okey, jadi kita ada 3,718 pen biru. Ini pen merah, ini yang ada di dalam kotak. Ini kotaknya. Okey, kotaknya. Okey. Kemudian apa yang kita nak cari sekarang adalah ini. Kita nak cari semua ni yang dalam kotak ni, Ada berapa jumlah semuanya? Jadi kita kena buat jadi sekarang kita buatlah dalam bentuk lazim. Yang ini pun kita dah belajar. Macam mana nak menulis dalam bentuk lazim? Macam mana kita nak menambah dalam bentuk lazim? Ingat kalau bentuk lazim kita kena susun mengikut nilai tempat masing-masing. Sa dengan sa, puluh dengan puluh, ratus dengan ratus dan ribu dengan ribu. Okey, dan satu petak cuma ada satu angka, satu digit sahaja. Okey, tambahkan dari rumah sa, dari belakang 6 tambah 8, 14, satu bawa naik ke atas. Ingat satu petak tu dia tak boleh kongsi dua digit jawapan jadi satu jawapan kena tendang naik ke atas. Okey, jadi bila kita kira tadi 3,426 dengan 3,718 dan 7,144. Okey, sekarang kita nak semak. Macam mana kita nak semak? Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, kalau kita nak semak, okey, kalau dia operasi tambah, jawapan kita mestilah lebih besar, betul tak? Jadi tengok betul tak jawapan kita lebih besar? Okey, betul kan? Dia jadi 7,000 lebih besar. Okey, selain daripada itu, awak kena semak semula lah, kira balik dengan perlahan-lahan dan berhati-hati. Okay. Jadi jawapannya kita ada 7,144 batang pen. Okey. Sekejap okey. Setakat ini. Okey, Sik.
Okey kan? Semua okey kan? Okey. Senang dah faham kan? Cikgu saya suruh cikgu tak suruh awak tulis maklumat yang diberikan sikit-sikit macam cikgu buat dalam Yasin. Kalau awak tulis buat bentuk lazim pun tak ada masalah. Okey? Macam langkah-langkah yang cikgu bagi tahu tadi macam memahami, merancang, membuat menyelesaikan tu, sebenarnya awak dah buat dah. Tanpa awak sedar pun awak dah buat benda tu. Okay, so kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Ready ya? Contoh yang seterusnya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ayah Devi, sekarang kita sedang memahami, kita sedang membaca soalan. Awak boleh baca soalan tu 2 kali ataupun 3 kali untuk memahami soalan. Tak semestinya baca sekali terus faham, tidak. Awak boleh baca 2 kali, awak boleh baca 3 kali, untuk memahami soalan. Jadi soalannya, Ayah Devi membelah 6,000 ekor ikan keli. Dia menjual 846 ekor daripadanya. Berapa ekor ikan keli yang tinggal? Cikgu rasa dengan baca ni kan awak dah tahu apa kata kuncinya. Awak dah dapat dah dekat situ apa maklumat yang ada. Kalau cikgu garis sini kita ada 6,000 ekor ikan keli. Dia membelah. Kemudian jual 846 ekor. Bila kita jual sesuatu yang kita ada, barang yang kita ada tu semakin banyak ke semakin sedikit? Semakin sedikit kan? Jadi kalau benda tu dia semakin sedikit, awak boleh teka kan apa operasi dia. So sekarang kalau awak teka daripada menjual, perkataan menjual tu operasinya adalah tolak sebab semakin sedikit kan. Dan kalau awak tengok kepada ayat kata kunci yang diberi kat sini yang tinggal, seperti yang kita imbas kembali pada minggu lepas, kalau kata kunci yang tinggal tu artinya adalah tolak. Langkah yang pertama, dah diberi 6,000 ekor ikan dibelah, 846 ekor ikan dijual. Tidak semestinya awak senaraikan yang ini ya. Kalau awak masukkan dalam otak, awak ingat pun dah cukup baik. Apa yang diperlukan adalah dia nak berapa ekor ikan keli yang tinggal. Kata kuncinya yang tinggal. Jadi kata kunci yang tinggal ini merujuk kepada operasi tolak. Next. Strategi. Kita nak strategi lukis rajah dan tulis ayat matematik. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, takkanlah cikgu nak tulis 6,000 ekor ikan, seko. Jadi apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu nak lukis juga, tapi cikgu wakilkan ikan ni kepada lukisan segi 4 kah, segi 3 kah. So tengok. Cikgu ada 6,000 ekor. Ni Ayah Devi dia ada 6,000 ekor yang dibelah. Ekor ikan keli ya. Daripada 6,000 ekor ni tadi, ada 846 ni dia jual. Tengok tadi ada 6,000 kan. Sekarang dia ambil 846 yang dekat tepi ni untuk dijual. Ini yang warna merah ni dah dijual, dah buang. Jadi yang tinggal ni adalah yang warna biru lah, betul tak? Yang tinggal tu adalah yang warna biru. Jadi ini adalah bilangan ikan yang tinggal. Tadi anda 6,000, ini dah buang, dah jual. Jadi yang bilangan ikan yang tinggal adalah yang warna biru ni. Jadi awak tengok daripada banyak dia jadi sikit. Kalau jadi sikit maksudnya operasi itu adalah operasi tolak. Sekarang ini yang kita nak cari. Kita buatlah. 6,000 tolak 846. Ingat lagi, kosong kat sini 6,000 kan. Kosong dekat belakang ni, tolak 6 tak boleh. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu pinjam. Pinjam daripada orang depan, ikut SOP. Kalau orang depan tu masih lagi kosong, suruhnya kaya dulu. Pinjam lagi daripada orang depan, ikut SOP. Si boleh beri dengan orang yang jauh di belakang. Yang mesti beri dengan orang sebelah. Lepas tu pinjam lagi beri orang sebelah. Pinjam lagi beri orang sebelah. Ingat, pinjam mesti ke urutan, potong, ganti. Mesti gantikan dengan nombor yang di atas.
Ini kita dah buat. Lama dah hari yang kita buat. Okey, jadi jawapannya ada 5,154 ekor ikan yang tinggal. Macam mana kita nak semak? Okey, macam mana kita nak semak? Yang pertama kita kena pastikan kalau dia operasi tolak, jawapan awak mesti lebih kecil. Jadi betul tak lebih kecil? Sini ada 6,000. Okey, sini ada 6,000. Jawapan awak lebih kecil, 5,154. Okey, betul lebih kecil. Kemudian awak ceklah balik, awak kiralah balik satu persatu supaya awak tak ada salah kira. Kadang-kadang awak cuai mengira. Okey, kira dengan berhati-hati. 10 tolak 6, 4. 9 tolak 4, 5. 9 tolak 8, 1. 5 tolak sifar, 5. Okey, jadi betul lah jawapan awak 5,154. Okey, jadi jawapan 5,154 ekor ikan yang tinggal. Okey, itu kalau awak ada satu operasi sahaja dalam satu soalan. Contoh yang sebelum ni operasi tambah. Okey, contoh yang kedua ni adalah operasi tolak. Okey, kita dah belajar operasi bercampur tambah dan tolak dalam satu soalan. Okey, jadi sekarang macam mana kalau ada penyelesaian masalah yang melibatkan dua operasi dalam satu soalan. Okey, jadi ini adalah contoh yang melibatkan dua operasi dalam satu soalan. Shu N ada 5,241 keping shilling 20 sen. Dia menyimpan 4,340 keping shilling di dalam bank dan menggunakan 190 keping untuk membeli buku cerita. Berapa keping shilling 20 sen yang tinggal? Okey, baca lagi sekali. Apabila kita baca lagi sekali sekarang, kita nak keluarkan maklumat-maklumat yang kita dapat. Okey? Shu N dia ada 5,241 keping shilling 20 sen. Ini yang dia ada. Kemudian dia simpan. Dia simpan 4,340 keping di dalam bank dan menggunakan 190 keping untuk membeli buku. Berapa keping shilling yang tinggal? Cikgu gariskan dua yang itu adalah kata kunci untuk penyelesaian masalah yang ini. Okey? Jadi seterusnya, okey, kita dah memahami tadi, kita dah buat pun, kita dah baca, kita dah keluarkan kita dah keluarkan maklumat yang dia beri, maklumat yang kita nak cari dan kita dah keluarkan kata kuncinya. Jadi diberikan 5,241 shilling semuanya. 4,340 disimpan dalam bank. Okay, kenapa cikgu warnakan disimpan dalam bank ni warna merah? Sebab cikgu nak tunjukkan bahawa 4,340 ni dah digunakan. Dah digunakan tu maksudnya dia simpan. Kemudian 190 shilling pula dia gunakan untuk beli buku. Okey, dua nombor ni dia dah gunakan. Jadi sekarang yang kita nak cari adalah bilangan shilling yang tinggal. Kalau disebut yang tinggal tu, kata kuncinya yang tinggal tu, kita tahu bahawa itu adalah operasi tolak. Okey, sekarang cikgu nak merangka. Okey, strategi yang cikgu nak gunakan adalah cikgu nak lukis rajah dan tulis ayat matematik. Tak semestinya cikgu nak lukis sampai 5,000 keping duit shilling tu, tidak. Cikgu boleh wakilkan dengan lukisan-lukisan lain yang cikgu rasakan sesuai. Okey, sekarang tengok Okey. Sekarang yang warna biru ni ada 5,240 shilling. 5,241 shilling. Okey, daripada shilling ini tadi dia dah ambil 4,340 untuk disimpan di dalam bank. Yang ini yang disimpan dalam bank warna merah ni. Okey, jadi sekarang warna biru ni saja yang tinggal. Okey, tetapi dia dah gunakan lagi satu 190 yang ini. 190 yang ini digunakan untuk membeli buku cerita. Jadi yang warna merah ni dah guna, yang warna orange ni pun dah guna. Jadi yang warna biru ni saja tinggal dekat tangan dia. Jadi inilah kita cari bilangan shilling yang tinggal. Okey, jadi ini dah guna, ini pun dah guna. Maksudnya ini pun kita kena tolak, ini pun kita kena tolak. Jadi sebenarnya untuk soalan penyelesaian masalah kali ini kita buat tolak berturut-turut. Jadi penyelesaian masalahnya begini. Tolak berturut-turut, awak boleh buat macam ni, ayat bentuk lazim macam ini. Okey, selesaikan yang atas ni dulu, 5,241 tolak 400,340, awak dapat jawapan 901.
Kemudian awak tolak lagi dengan 190 dan awak akan dapat jawapan 711. Ataupun selain awak susun menurun panjang macam ni, awak boleh juga susun yang bawa naik ke atas tu. Awak tolak 2 nombor dahulu, kemudian awak bawa naik ke atas, barulah awak tolak dengan nombor yang ketiga. Itu lebih kemas. Cikgu buat macam ni sebab cikgu tak cukup ruang untuk tunjuk dengan awak. Okey? Jadi awak cek balik lah. Kalau tolak maksudnya operasi jawapan awak mestilah lebih kecil. Betul tak lebih kecil jawapan awak? Betul. Okey, kemudian awak semaklah lagi sekali pengiraan awak. Betul tak betul awak kilap. Satu tolak sifar, satu persatu buat satu persatu dengan berhati-hati. Kemudian dapatlah jawapannya. Bilangan shilling yang tinggal ialah 711 keping. Okey, jadi sekarang kerja rumah awak. Awak buka buku aktiviti awak, muka surat 35, 36 dan 37. Okey, ini adalah apa? Kerja yang awak perlu buat. Betul Cikgu Madah? Lepas sekolah kerja tu, mula pagi. Okey? Dah tanda belum? Dah. Okey, very good. 35, 36. Dah siap? 35, 36, 37. Thank you. Okey, sekejap. Kita end show. Okey, sekarang apa yang cikgu nak awak buat adalah lepas awak pola kerja rumah yang tadi kan, buku ya bagi tahu dengan ibu bapa awak kena hantar buku tersebut ke sekolah. Bukan awak hantar, mak bapak awak hantar. Okey, cikgu awak kena hantar buku awak, cikgu akan semak waktu cuti nanti. Hari Khamis baru cikgu akan letak kontainer dekat pondok guard untuk mak bapak awak masukkan buku latihan awak dalamnya. Okey? Okey? Boleh? Buku aktiviti ke cikgu? Oh, buku aktiviti aja. Buku latihan sibuk dulu, buku aktiviti je. Cikgu nak kumpul semua. Cikgu nak semak untuk cikgu bagi band DVD. Cikgu Khamis tak apa cikgu? Oh, Khamis tu pagi cikgu letak nak ya. Faris, muka surat 35, 36, 37. Okey. Bila buku yang hantar di sekolah cikgu? Mulai daripada hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari Ahad cikgu akan ambil balik. Okey? Okey. Ada soalan sih? Senang aja. Kita orang kacang aja ya. Ada soalan sih? Siapa ada soalan? Saya cikgu. Seda menang. Awak kena baca. Semestinya awak baca sekali